Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada semua pelajar, anak-anak yang saya hormati dan saya kasih. Telah lama saya tidak bersiaran. Daripada kali ini saya kembali bersiaran bersama-sama membicarakan sesuatu yang bermakna kepada kita, insya-Allah. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, kerana ini kamu kena ingat, kita semua berada pada bulan Oktober. Kita sekarang ini hanya tidak berapa lama lagi akan berada di tahun 2022 menuju kepada tahun 2023. Jadi, wajarnya masa kita itu telah berlalu begitu panjang tanpa kita sedari. Bagaimana pada hari ini kita mengisi masa-masa yang lepas itu? Adakah pengisian kita itu pengisian begitu positif, pengisian begitu merasa kepada kita, ataupun kita masih lagi leka dengan keadaan kita sebagai seorang pelajar yang perlu ada peranan dan tanggungjawab utama untuk menuju kepada kejayaan. Itu yang paling penting sekali. Jadi anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian, fokus saya sekali ini ialah, tajuk utama perbincangan saya pada malam ini ialah mengapa saya mesti berjaya. Ini yang paling penting sekali. Kerana fokus saya pada malam ini, pada tajuk ini adalah kerana kamu berada di pertengahan menuju kepada operasi utama bagi pelajar yang akan berjuang menuju pada masa depan mereka. Begitu juga bagi pelajar lain yang akan menuju kepada perayaan akhir tahun, di mana mereka perlu membuat persediaan utama bagi memastikan kejayaan mereka dan belajar itu akan beri hasil yang terbaik kepada mereka demi kehidupan hari ini, hari esok dan masa depan mereka. Jadi, yang pertama, marilah coba kita melihat diri kita pada hari ini. Bagaimana keadaan kamu pada saat dan masa ini? Apa maksud saya? Maksud saya di sini ialah, setelah kamu berada dan belajar sepanjang beberapa bulan yang lepas ini, bagaimana dengan proses belajar kita? Adakah kita telah tahu bagaimana berkait dengan matlamat belajar, berkait dengan haluan-haluan yang perlu kita ikuti bagi menuju kepada perjalanan pembelajaran kita, iaitu menuju kepada peperiksaan utama bagi pelajar yang akan berjuang menghadapi masa depan mereka. Yang pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi, di sini bermaksud kamu harus sedar pada ketika ini apakah yang kamu telah ada pada kamu dari segi proses kemenjadian diri kamu sebagai seorang pelajar. Jadi kalau kita melihat di sini, pertama sekali yang saya sebut tadi, dari segi diri kamu, melihat diri kamu sendiri. Cuba kamu nilai diri kamu pada malam ini. Adakah kamu seorang yang telah rajin dalam belajar ini? Adakah kamu seorang yang sungguh dalam belajar ini? Adakah kamu memang seorang yang betul-betul berminat dalam belajar ini? Adakah kamu seorang yang memang belajar tanpa dipaksa, belajar tanpa disuruh, belajar tanpa arahan? Maka di sini bermaksud kamu belajar yang kehendak dalaman kamu sendiri. Tidak ada orang yang memaksa diri kamu. Kamu yang bersungguh dalam belajar ini. Jadi, alangkah bertuahnya ibu bapa kamu juga kamu seorang yang seperti ini. Akan bertuahnya guru kamu yang mengajak kamu juga kamu seorang seperti ini. Tetapi, cuba lihat di kamu dari aspek yang lain. Ada kamu seorang yang masih lagi malas dalam belajar? Kamu seorang yang masih bersikap sambil lewa? Kamu bersikap tak kisah? Kamu masih lagi bersikap hanya tunggu saat-saat akhir baru ingin mula? Atau kamu bersikap masa masih panjang, jadi saya masih lagi tidak perlu berusaha, saya masih harus perlu relax? Atau kamu juga mungkin bersikap acuh tak acuh, buat tak endah dengan segala persoalan yang kita bincangkan pada malam ini? Kamu akan merasakan belajar itu tidak penting pada kamu.
Jadi, jika demikian yang ada pada kamu persoalan sangat malang dalam belajar ini. Jadi mereka-mereka inilah yang biasanya akan menempah keguguran dalam belajar. Mereka-mereka inilah yang akan kecewa dalam belajar. Mereka-mereka inilah yang pastinya tidak akan berjaya dalam proses menuju masa depan mereka itu dan proses kemenjadian mereka dalam bidang akademik. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekian. Jadi kita tengok dan pasti bagaimana keadaan kita sekarang. Ada kita juga seorang bermotivasi, bersemangat sekarang ini. Belajar dan terus belajar. Untuk meneruskan perjuangan kita. Ataupun kita seorang yang masih lagi tidak cakna pada kita. Jadi bila kita buat semak pada kita, beberapa perkara yang kita boleh analisis. Yang pertama, saya menyatakan sini ialah kesungguhan ataupun dipanggil komitmen yang ada pada kamu. Bagaimana pada hari ini kamu berjuang dan belajar, apakah komitmen yang ada pada kamu? Komitmen di sini maksud kesungguhan yang ada pada kamu. Berapa peratus yang kamu ada sekarang? 50%, 60%, 70%, 80%, ataupun 90%, ataupun kamu memang punya komitmen yang begitu bersungguh-sungguh. 1% yang ada pada kamu. Jadi, kesungguhan ini akan menentukan langkahan dan juga perjuangan kamu itu tidak akan merencakkan kehidupan kamu dalam belajar ini dan menuju kepada kecemerlangan dalam belajar itu. Dalam pelajaran yang saya hormati sekian. Jadi pada hari ini kemungkinannya kamu berada di tahap 50% saja dari segi komitmen. Maka dengan sendirinya proses belajar kamu akan menjadi lemah. Kesungguhan belajar kamu ini akan menentukan gerak daya kamu untuk belajar dan terus belajar. Jadi ayuh, anak pelajar yang saya hormati sekalian, kamu harus bangkit kembali daripada kelemahan, daripada segala perkara-perkara yang mengganggu kehidupan kamu pada hari ini untuk menuju peperiksaan sebenar nanti dengan satu langkah yang betul. Inilah yang paling penting sekali. Jadi di sini yang pertama yang saya bincangkan tadi, kenali dulu bagaimana keadaan diri kamu ketika ini, pada masa ini. Ini yang paling penting sekali. Yang seterusnya, yang kedua, setelah kita berada pada bulan Oktober, bagaimana kita melihat dan mengkaji kekuatan dan kelemahan yang ada dari kita dari segi akademik. Jadi hasil daripada peperiksaan-peperiksaan yang kita hadapi akan melihat bagaimana proses kemenjadian kita dan proses belajar itu. Adakah kamu punya putusan markah yang mencapai straight A setakat ini? Atau harus sekadar dapat B, atau B tambah, atau sekadar dapat kepujian, atau sekadar lulus, atau kemungkinannya daripada kamu hari ini ialah kamu lebih banyak yang gagal daripada lulus. Jadi inilah elemen-elemen yang perlu kita tahu di mana kekuatan dan kelemahan yang ada di kamu dalam proses belajar ini. Jadi dalam pelajaran saya hormati sekian. Jadi bila kita telah mengenal di mana kekuatan dan di mana kelemahan kita ini, maka kamu harus ingat, bagi pelajar cemerlang, tahniah saya ucapkan kamu seorang yang konsisten dalam belajar. Kamu menuju kepada perjuangan hari ini, hari esok dan masa depan yang cemerlang. Jadi tahniah pada anda. Tetapi bagi pelajar yang berada di peringkat pertengahan, markahnya mungkin 60 ataupun 50 saja, maka mereka ini perlu meningkatkan lagi daya juang mereka, semangat mereka yang melihat dan memotivasikan diri mereka untuk menuju kejayaan sebagaimana yang pertama tadi. Dan yang ketiga, kumpulan yang ketiga ini, setelah mereka mengepasi di mana kekuatan dan kelemahan mereka, maka mereka inilah kumpulan yang masih lagi lemah dalam belajar. Mengapa kamu lemah dalam belajar? Ini yang kamu analisa pada kamu. Adakah saya seorang yang tidak suka hadir sekolah? Ini yang pertama yang kamu boleh buat dan kamu boleh tengok hasil daripada keputusan yang kamu perolehi. Adakah saya seorang yang tidak begitu cakna masa guru sedang mengajar? Saya tidak pernah pun bertanya pada guru. Saya tidak pernah berbincang dengan rakan-rakan sekelas. Saya tidak ada short note atau nota ringkas. Saya tidak ada
cara-cara betul dalam belajar ini. Saya tidak tahu menggunakan teknik belajar yang sesuai dan proses belajar, proses mengingat dan sebagainya. Jadi inilah kelemahan-kelemahan yang mengganggu proses belajar kamu, menyebabkan kamu gagal dalam peperiksaan yang kamu hadapi itu. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, setelah kita meneliti dan melesapkan di kita pada hari ini, kita tahu apakah langkahan dan tindakan kita yang perlu kita ambil bagi memastikan kejayaan dan kelemahan yang kita hadapi itu dapat ditingkatkan bagi kejayaan, kelemahan itu boleh diperbaiki. Inilah yang paling penting sekali. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, apa yang saya bimbangkan di sini ialah kerana ada sebilangan daripada anak-anak kita ini, anak pelajar yang berada bersama saya pada malam ini, maksud saya, iaitu walaupun mereka masih gagal, mereka masih lemah, mereka tidak ada semangat dalam belajar ini, dan mereka masih lagi tidak mau berubah. Inilah pelajar yang begitu malang sekali untuk menuju kepada masa depan mereka dalam belajar ini. Jadi anak-anak yang seperti ini, kamu harus ubah minda dan pikiran kamu. Kamu harus sedar bahasanya, belajarlah penting kepada kamu. Belajarlah kerana ia mencorakkan kehidupan kamu lebih baik untuk hari esok yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jadi anak yang saya hormati sekian. Jadi segala-galanya yang bergantung pada kamu, tidak pada orang lain. Saya sebagai motivator hanya memberi rangsangan kepada anda semua, tetapi yang penentunya adalah anda semua. Jadi tanyalah pada anda hari ini, perlu tak saya buat perubahan ataupun masih lagi dalam keadaan yang seperti dahulu. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, peruntukan balik lawan itu kamu, niat belajar kamu. Apa tujuan asal kamu hadir ke sekolah, kamu kena ingat. Bagaimana harapan kedua mereka yang berada di rumah kamu, itu mereka itu ibu dan ayah kamu. Mereka sentiasa mengharapkan kamu semua ini akan menjadi anak yang pertama sekali, soleh dan solehah, yang sentiasa menjaga agama. Dan yang seterusnya, yang paling penting sekali untuk pelajar ialah ibu bapa itu sentiasa berdoa kepada anaknya, iaitu, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kebaikan, beri kejayaan kepada anakku. Tahu sekali pelajar yang akan berjuang menghadapi peperiksaan utama SPN, STPN ataupun CJ tinggi agama ini untuk menuju kepada kejayaan dalam belajar. Inilah doa kedua ibu dan ayah kita. Jadi anak-anak yang saya hormati sekalian, mereka mengharapkan kamu berjaya, mereka mengharapkan kamu cemerlang. Jadi kamu harus ingat bagaimana mereka buat pada kamu setiap hari. Berapa ringgit yang telah belanjakan oleh mereka banyak kamu buat sekolah, setiap hari dengan bekal duit dan sebagainya, untuk memastikan anak-anak mereka ini belajar dan terus belajar. Anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi, ayolah, bangkitlah kembali daripada kealpaan kamu yang lalu. Setiap kamu mempunyai harapan, mempunyai masa depan belaka. Dan kamu kena ingat, perubahan itu mampu lakukan dengan segera. Kamu tidak boleh bertangguh, kerana ada beberapa bulan lagi kamu akan berhadapan dengan ujian getih, iaitu peperiksaan utama, iaitu ada SPN, STPN ataupun CJ tinggi agama. Jadi anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian, ubahlah minda kamu pada malam ini. Ubahlah cara belajar kamu, cara kehidupan kamu, cara pergaulan kamu dengan rakan-rakan. Dan saya melihat sekarang ini, ada sebagian daripada kita sekarang ini yang terasa selesa dengan keadaan diri kita. Kenapa saya berkata demikian? Kerana mereka masih lagi tidak suka untuk melakukan perubahan. Jadi, anak-anak yang seperti ini adalah berubah dan baru membuat sesuatu yang baru dalam hidup mereka dengan meniru contoh bagaimana mereka berjaya ini melakukan suatu hasil yang terbaik, hasil daripada apa yang mereka laksanakan. Cuba kamu tengok bagaimana mereka yang berjaya seperti ini, seperti Nur Amalina, mendapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaan utama seperti SPN, Nur Mariah dan sebagainya. Mereka ini orang hebat. Mereka ini pandai mengurus diri, mengurus masa dan mengurus kehidupan mereka dengan sempurna. Jadilah orang-orang yang cemerlang yang kita boleh tunggu sebagai motivasi dalaman intrinsik pada kita untuk belajar dan terus belajar. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, sebenarnya kita melihat kepada yang ketiga,
Bagaimana proses gangguan-gangguan dalam belajar ini yang akan menyebabkan terbantuknya kejayaan dan kecemerlangan kamu dalam belajar itu, iaitu bagaimana kamu bergaul dengan rakan sebaya kamu. Jadi bergaulah dengan mereka-mereka yang positif, mereka-mereka yang begitu minat untuk belajar, mereka-mereka yang suka untuk hadir sekolah, mereka-mereka yang cemerlang dalam belajar. Kamu tidak harus bergaul dengan mereka-mereka yang suka lepak, suka berada di tempat-tempat yang tidak sesuai, suka racing motor contohnya dan sebagainya yang boleh mengganggukan pengurusan diri dan kamu ini dengan betul. Jadi pastikan kamu bergaul dengan mereka yang positif untuk memastikan proses belajar kamu dengan selanjutnya beberapa bulan nanti itu tidak akan menggugat kamu dalam belajar ini. Jadi anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi segala-galanya terletak pada anda. Allah pun coraknya. Jadi carilah rakan-rakan yang hebat yang boleh dijadikan teladan kepada kamu. Bukan cari rakan-rakan yang negatif yang boleh merosakkan impian dan harapan kamu. Lebih lagi harapan orang-orang yang berada bersama kamu di rumah. Itu harapan kedua ibu bapa kamu. Yang sebenarnya anak-anak yang saya hormati sekalian. Setiap daripada kita mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri. Mungkin kamu dilahirkan dengan keluarga yang berada, keluarga yang sederhana, ataupun keluarga yang miskin dan sebagainya. Jadi latar keluarga ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi kita dalam kehidupan ini. Kamu kena ingat bahasanya, walau bagaimana keadaan kita harus positif menghadapi kenyataan hidup. Dan yang paling penting sekali, perjuangan kita itu tidak akan selesai selagi kita tidak berjuang dan terus berjuang. Pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi kamu kena ingat, teruskanlah perjuangan kamu ini tanpa rasa malas, tanpa rasa jemu, tanpa rasa kecewa. Kemungkinan kamu telah berhadapan dengan beberapa perasaan sekarang ini. Dan bila beranisa itu, kamu telah mendapati bahasanya mungkin kamu masih lagi lemah, masih lagi tidak cemerlang. Jadi di sini kamu harus bangkit kembali. Ini yang paling penting sekali. Jadi cobalah buat yang terbaik dengan berubah sikap dan juga kehidupan kamu. Ini yang paling penting sekali. Jadi ubah sikap daripada malas kepada rajin, daripada suka bertangguh kepada melakukan dengan segera, daripada tidak cana kepada lebih cana, daripada sikap malas untuk hadir kelas tambahan, rajin untuk bersama di kelas tambahan. Tunjukkan kesungguhan dan komitmen kamu. Anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi elemen yang sebenarnya ialah bagaimana kamu dan diri kamu dalam menghadapi pembelajaran ini. Adakah kamu seorang yang begitu tabah dalam belajar ini? Jadi di antara yang kita boleh lihat pada pelajar yang seperti ini, yang tabah ialah bagaimana kita tabah dalam belajar ini. Untuk sekali dalam menyelesaikan menjawab soalan perasaan ataupun belajar dalam kelas. Mungkin mereka merasakan mereka betul suka untuk mengingat. Mereka betul payah untuk belajar. Walaupun mereka membaca beberapa kali masing-masing tidak mengingat. Jadi ingat, kamu perlu tabah. Kamu perlu bersabar dalam belajar ini. Kamu harus belajar dan terus belajar. Walaupun kamu tahu kamu payah, kamu tidak boleh mengingat dengan sempurna. Jadi dengan kamu berulang kali melakukan perkara yang sama, insya-Allah kamu akan diberi kemudahan untuk berjaya dalam peperiksaan ini. Jadi kamu tidak harus kecewa, kamu tidak ada takut, kamu masih tabah dengan apa yang ada pada kamu pada hari ini. Anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi ubahlah diri kamu sekarang. Kuatkanlah semangat ada pada kamu. Kuatkanlah azan yang ada pada kamu. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, walaupun kamu sekarang ini berada peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, kamu sebenarnya mempunyai peranan dan tanggungjawab begitu besar sebagai seorang pelajar. Dan kamu kena ingat, kamu tidak boleh main-main dalam belajar ini. Bagaimana proses belajar itu diukur bila mana peperiksaan itu dilaksanakan. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, tidak lama lagi kita akan berada di penghujung tahun. Kamu semua akan berhadapan dengan peperiksaan utama, peperiksaan akhir tahun yang akan dinilai di mana penilaian bidajah akan dilakukan kata kamu. Pada peperiksaan ini akan diambil pemakahan dan sebagainya. Dan kamu harus bersedia. Kamu mungkin merasakan bahasanya saya hasil berada di tingkatan 1,
saya masih berada di tingkatan 2, tingkatan 4, tingkatan 3. Saya tidak perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi satu kesilapan yang begitu besar pada kamu. Jadi kamu kena ingat, belajar ini perlu berada di peringkat awal. Bagaimana kemahiran belajar ni, kemahiran kamu mendapat kemahiran pada guru kamu. Segi akademik akan disambungkan daripada tingkatan 1 ke tingkatan 2, ke tingkatan 3, seterusnya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi sekiranya kamu punya kelemahan segi belajar di peringkat 1 dan 2 ataupun 3, maka bila kamu berada di peringkat menengah atas, tingkatan 4 dan tingkatan 5, kamu akan menjadi seorang yang malan kerana kamu ketinggalan dan banyak telah ketinggalan. Jadi pada malam ini ubahlah setting dan bina kamu anak pelajar yang cikgu hormati sekalian. Dengan kamu cuba belajar dengan cara yang terbaik. Ubahlah peranan dan tanggungjawab kamu untuk belajar. Walaupun kamu tahu kamu masih lagi berada di peringkat awal umur, itu berada di tingkatan 1, tingkatan 2. Bagi pelajar tingkatan 3, kamu kena ingat, bagaimana kamu menentukan kejayaan kamu untuk hari-hari depan kamu menuju kepada tingkatan 3, menuju ke tingkatan 4 dan 5. Di mana pemilihan-pemilihan pelajaran kamu itu ditentukan daripada putusan penilaian akhir itu PBD. Di sini bermaksud kamu perlu belajar dengan bersungguh-sungguh untuk melayakkan kamu mau belajar di sekolah-sekolah pilihan, sekolah-sekolah penuh, bangsa rendah semara dan sebagainya. Jadi sekiranya kamu tidak belajar, kamu main dan belajar di peringkat 3, ini akan merugikan kamu dalam menuju kecemerlangan dalam belajar. Jadi ayo anak-anakku, bangkitlah kembali daripada kelemahan-kelemahan lalu kita itu. Baiklah segala kesilapan-kesilapan kita laksanakan, kerana penentu kepada kejayaan kita itulah diri kita sendiri. Anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi di peringkat tingkatan 3 sangat penting kepada anda, kamu tidak boleh main-main dengan perkara ini. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, seterusnya, mengapa saya harus belajar dan belajar? Cuba tanya dari kamu. Jadi sebagai seorang pelajar, belajar itu merupakan tanggungjawab utama kamu. Jadi kamu harus hadir ke sekolah. Kamu tidak boleh main-main dengan belajar. Ada setengah daripada kamu kemungkinannya merasakan belajar itu tidak begitu cakna dan tidak penting pada mereka, menyebabkan mereka hadir ke sekolah pun jarang-jarang sekali. Jadi kamu kena ingat, kehadiran kamu ke sekolah dengan tidak begitu cakna ini akan merugikan masa depan kamu. Jadi ubahlah sikap dan pendirian kamu. Berfikirlah secara rasional dan positif bahasanya hadir sekolah sangat penting pada kamu untuk menentukan kejayaan dalam belajar dan kejayaan menuju masa depan yang terbaik bagi kamu itu. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, setiap daripada kita memimpikan kehidupan hari esok lebih baik dan cemerlang. Cuba tanya diri kamu, apa yang kamu akan buat dan yang kamu akan lakukan bila kamu jadi seorang dewasa seperti saya pada hari ini. Jadi setiap pada kita mempunyai impian-impian yang berbagai. Jadi mungkin anak-anak yang berada di depan saya pada malam ini ingin menjadi seorang doktor, ingin menjadi seorang engineer, ingin menjadi seorang lawyer, ingin menjadi seorang arkitek. Jadi pasalah impian dan cita kamu itu secara jelas. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6, pada ketika ini kamu harus sudah ada mempunyai matlamat secara jelas, cita-cita dan juga hala tuju kamu yang betul untuk memastikan kamu berjaya. Begitu juga pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, kamu telah harus menanamkan cita-cita dan minat kamu secara jelas. Bagi memastikan perjalanan kamu menuju pelajaran itu akan lebih baik dan mantap. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, jadi binalah diri kamu. Letakkanlah cita-cita secara jelas, supaya ia akan menentukan fokus kepada kamu, bagaimana kamu fokus kepada belajar itu. Jadi dengan sendirinya kamu akan belajar dan terus belajar tanpa memberi masalah pada diri kamu. Anak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi di sini kita yang melihat bagaimana kita ingin berjaya. Jadi ingin berjaya itu bergantung kepada anda semua. Tidak bergantung pada orang lain. Orang lain hanya memberi bantuan dari segi input saja. Jadi kalau kehendak dalam anda mungkin terlalu tinggi, dari segi semangat, dari segi cara belajar kamu itu yang positif, maka hasilnya akan menjadi terbaik bagi kamu. Tetapi jika dalam kamu sangat rendah, kamu tidak ada semangat sangat untuk belajar,
kamu tidak ada semangat langsung untuk ubah diri kamu, maka dengan sendirinya prestasi belajar kamu akan menjadi malat. Jadi kamu tidak akan memberikan hasil terbaik dalam proses belajar bila mana kamu diuji dengan peperiksaan utama. Anak belajar yang saya hormati sekian. Jadi kejayaan dalam belajar itu akan memberikan input yang terbaik kepada kita untuk hari esok dan masa depan yang cemerlang. Jadi bila kamu berjaya dalam belajar itu, kamu akan dapat menjabat jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan. Kamu akan dapat gaji yang baik dan tinggi. Kamu akan dinilai dan dihormati oleh semua orang. Tanahkan diri kamu mengapa saya belajar supaya kehidupan saya hari esok akan menjadi lebih baik dan cemerlang. Saya akan mendapat satu hidup yang baik, cemerlang, terbilang dan gemilang. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekian. Setiap daripada kita punya harapan daripada kedua ibu bapa kita. Mereka ingat, mengapa kamu harus berjaya? Kerana mereka yang berada di rumah kamu sentiasa mengharapkan kamu berjaya. Mereka setiap berdoa kepada kamu, berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu, supaya kamu berjaya dalam hidup, berjaya dalam perasaan, berjaya menuju masa depan kamu. Jadi kamu harus melakukan sesuatu supaya bapa kamu yang berada di rumah akan bangga dengan kamu, akan rasa suka dengan kamu. Jadi anak-anak yang saya hormati sekalian, jika kamu tidak kisah dan tidak buat cakna pada kamu, maka kamu telah melukakan hati kedua mereka yang sentiasa mengharapkan kejayaan pada kamu dalam belajar itu. Jadi anak-anak yang saya hormati sekalian, ada beberapa halangan yang boleh merencakkan proses kejayaan kamu dalam belajar ini. Selain daripada saya sebut awal tadi, iaitu pergaulan kamu dengan mereka-mereka yang tidak sesuai. Ada beberapa elemen lain yang boleh menggugah proses belajar kamu, iaitu bagaimana sekarang ini kita melihat media sosial, seperti game online dan sebagainya yang telah menggugah masa kamu sebagai seorang pelajar. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, kontrolkan hati kamu daripada bermain game keterlaluan, kerana ia akan menggugah proses belajar dan juga masa kamu semasa berada di rumah. Jadi untukkanlah dan buatlah jadual belajar yang betul bagi memastikan perjalanan belajar kamu itu akan menjadi lebih baik dan mantap. Dan pelajar yang saya hormati sikit, binalah diri kamu dengan meletakkan target tamat-tamat yang jelas menuju peperiksaan sebagai pelajar-pelajar SPN, STPN ataupun CJ3 agama. Kemana kamu ingin pergi? Mesti mana yang kamu akan masuk? Berapa yang kamu akan capai peperiksaan itu? Kamu harus meletakkan target dengan betul dan jelas. Dengan target yang betul dan jelas ini akan menentukan perjalanan kamu menuju peperiksaan itu akan beri hasil dan input yang terbaik. Jadi sekarang ini kamu selagi tidak ada matlamat secara jelas, kamu harus memperbaikinya dengan cara yang terbaik. Nak pelajar yang saya hormati sekalian. Jadi bagi seorang pelajar, kamu harus pasti peluang-peluang belajar yang ada ketika ini. Ini yang paling penting sekali. Rujuklah laman web UPU online untuk melihat universiti awal yang ada di Malaysia, kursus-kursus yang ditawarkan. Begitu juga dengan syarat-syarat kemasukan dan sebagainya, kamu harus tahu. Supaya bila kamu belajar itu, kamu tahu berkaitan dengan syarat-syarat kemasukan dan sebagainya. Ini akan menentukan bila mana haluan belajar kamu itu akan menjadi lebih baik dan jelas. Kamu tidak boleh cakna atau tak kisah terhadap perkara yang saya sebut sekejap tadi. Ini yang paling penting sekali, kerana bila mana kamu tahu berkait dengan syarat-syarat kemasukan, pilihan yang kamu akan ikuti, maka dengan ini akan merangsang kamu belajar dan terus belajar bagi mencapai target atau matlamat yang kamu impikan itu. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, belajarlah dengan bersungguh-sungguh, belajarlah dengan penuh ikhlas, kerana ia akan menentukan kehidupan kamu hari ini, hari esok akan lebih baik dan cemerlang. Belajarlah dengan kamu rasakan bahawasanya kamu perlu persaingan dengan orang lain juga. Belajarlah kamu merasakan bahawasanya kamu juga harus cemerlang seperti orang lain. Belajarlah kerana kamu merasakan bahawasanya kamu harus belajar demi untuk membina kehidupan yang baik masa depan kamu nanti. Belajarlah kamu akan merasakan bahawasanya kehidupan hari ini begitu mencabar sekali menuju kepada kehidupan hari esok
yang perlu kamu pergunakan sebaiknya dengan memastikan kamu belajar dengan penuh konsisten. Ini yang paling penting sekali. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, dan kena pastilah di mana kekuatan dan kelemahan yang ada pada kamu seperti saya bincang di awal tadi, dan kajilah diri kamu, bagaimana keadaan diri kamu pada hari ini, bagaimana kelemahan yang ada pada kamu, bagaimana kekuatan yang ada pada kamu, dan bagaimana ingat setiap pada kita punya harapan dan impian seperti yang tadi, dan bililah harapan dan impian ini setinggi gunung untuk memastikan perjalanan kamu menuju perasaan itu akan beri hasil dan input yang terbaik. Anak pelajar yang saya hormati sekalian, jadi segala-galanya terletak kepada perjalanan kita hanya beberapa bulan lagi dalam menuju kepada perjuangan perasaan utama. Jadi, ayo, rebutlah peluang-peluang yang ada ini. Bahawa itu banyak peluang-peluang yang ada ini. Yang ada di depan kamu. Apa peluang-peluang itu? Iaitu kamu boleh hadir kelas tambahan yang dibuat oleh guru kamu. Kamu boleh hadir setiap malam di rumah kamu untuk membuat ulang-ulang kaji. Untukkanlah waktu belajar kamu itu dengan ulang kaji di antara 2 hingga 3 jam. Untuk memastikan kamu boleh melaksanakan suatu perkara yang terbaik dari segi untuk mengingat. Ini anak pelajar yang saya hormati sekalian. Saya melihat kepada pelajar-pelajar SPM, bagaimana subjek bahasa Melayu dan sejarah begitu penting pada mereka pada hari ini. Kerana tanpa kelulusan dan kedua subjek ini, mereka tidak akan mendapat CJ apa-apa. Itu CJ SPM, mereka tidak akan mencapainya. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, kamu harus membuat suatu perkara yang terbaik, yang mampu melakukan perubahan, yang mampu melakukan untuk mengatasi sejarah, yang pastikan kamu lulus dan mendapat ujian ataupun cemalan untuk memastikan kamu mendapat CJ pelajaran Malaysia. Jadi kajilah di mana kelemahan atau kekuatan yang ada pada kamu dengan subjek ini untuk memastikan kamu mendapat keputusan yang terbaik untuk menuju kepada masa depan kamu. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, saya melihat begitu ramai saya tak tahu pelajar yang gagal untuk sekali subjek sejarah ini. Kenapa terjadi demikian? Kerana mereka tidak fokus dalam belajar. Kerana mereka tidak membaca, tidak mengulang kaji, tidak buat group study dan tidak bersedia daripada awal. Mereka tidak ada short note atau nota ringkas ataupun petamenda dan sebagainya yang boleh membantu mereka untuk proses mengingat. Jadi bagi anak-anak yang belajar sejarah ini, kerana sejarah ini merupakan satu subjek begitu penting sekali menggunakan fakta untuk menjawabnya, maka kamu harus membaca, kamu harus mengingat. Jadi gunakanlah elemen-elemen yang penting pada kamu. Gunalah kemudian mendengar, gunalah kemudian mengingat. Aplikasikanlah berbagai perkara media-media yang ada pada kamu. Contohnya kamu boleh menggunakan telefon bimbit untuk merakan berkait dengan tajuk-tajuk sejarah ini. Dan kamu mendengar kembali sebagai satu peneguhan pada kamu untuk proses mengingat. Ini yang terbaik bagi pelajar yang suka mengingat. Jadi buat perbincangan secara grup dan kamu juga boleh buat rakaman. Dan kamu boleh mengulang beberapa kali rakaman dan perbincangan kamu itu untuk mengingat supaya kamu boleh memberi hasil yang terbaik. Jadi saya fokus juga kepada pelajaran ini kerana ini subjek ketika pada pelajar sekarang ini. Kerana melamar pada mereka yang tidak lulus pada peringkat awal, kerana mereka tidak bersedia dari segi belajar dan sebagainya. Jadi ayo anak, bangunlah dan bangkitkanlah kembali. Kamu kena ingat, kamu masih ada masa lagi pada hari esok. Jadi gunakanlah masa-masa yang ada itu sebaik mungkin untuk memastikan proses belajar kamu tidak akan sia-sia saja. Jadi, sebagai sebut tadi, walaupun perbincangan dengan rakan-rakan kamu dengan grup study dan sebagainya, anak-anak yang saya hormati sekalian, ingat, kamu ada hari esok, hari menuju masa depan yang cemerlang dan terbilang. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, jadi sebelum saya mengakhiri perbincangan saya pada malam ini, sini saya ingin buat beberapa kesimpulan hasil perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, sebelum kamu meneruskan perbincangan kamu untuk hari-hari akan datang, kenalilah bagaimana keadaan kamu pada hari ini. Ini telah saya bincangkan sekejap tadi. Yang kedua, kenalilah di mana kekuatan dan kelemahan kamu. Terutama sekali dalam proses belajar ini, apakah subjek kamu yang masih lemah, yang perlu beri keutamaan menjelang proses utama ini. Inilah yang perlu kamu beri fokus dan perhatian. Yang ketiga, kena pasti bagaimana sikap dan juga tindakan dan juga proses
Dari segi kamu melakukan sesuatu itu, adakah positif atau negatif. Jadi check balance pada kamu untuk membetulkan kembali. Itu yang keempat. Bergaulah dengan mereka-mereka yang positif dalam menuju kehidupan yang baik. Yang boleh membantu kamu untuk menjadi seorang pelajar hebat dan cemerlang. Dan yang kelima, yang kamu akan mengingat, jasa dan pengorbanan yang kedua kamu, ini akan membantu kamu menaikkan semangat dan sang kamu untuk belajar dan terus belajar. Dan yang keenam, kamu sedar bahasanya, kamu mempunyai orang panggil kekuatan yang berbeza-beza. Jadi gunakanlah apa yang ada pada kamu di proses belajar itu sebaik mungkin, mengikut upayaan diri kamu masing-masing. Dan yang keenam, yang paling penting sekali, proses belajar itu perlu ada latihan, ulang kaji, perbincangan. Ini yang paling penting sekali. Jadi gunakanlah beberapa bulan yang mendatang ini, ambillah kesempatan dengan baik mungkin untuk memastikan proses belajar kamu menjadi hebat dan cemerlang. Jadi anak pelajar yang saya hormati sekalian, jadi itulah perbincangan kita pada malam ini. Dan kejayaan itu sebenarnya bergantung pada kita. Dan yang paling penting sekali itu, mengapa kamu harus berjaya? Kerana kamu ingin menuju kepada kehidupan hari esok, itu masa depan kamu. Bagaimana masa depan kamu pada suatu hari nanti? Itu yang paling penting sekali. Jadi sekian itu saja daripada saya pada kali ini, anak-anak yang saya hormati sekalian. Semoga perbincangan saya pada malam ini memberi manfaat kepada anak-anak yang bersama pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.